أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Ta'ala berfirman dengan maksudnya, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana juga diwajibkan kepada orang yang sebelum daripada kamu. Moga-moga ianya menjadikan kamu sebagai orang yang bertakwa. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah dan seterusnya mengisi ruang yang ada ini untuk kita sama-sama mengingati nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pejam celek kita masuk habis dah. Sehari lagi kita akan tinggalkan Syaban, yang mana selalu kita duk baca ataupun untuk imam kita baca doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, Rejab dan Sya'ban, dan berilah kami peluang untuk sampai kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, malam ini antara malam yang terakhir daripada bulan Syaban. Malam besok kita menyambut 1 Ramadan, yang mana ayat saya baca tadi menunjukkan kepada kita bahawa satu fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu puasa. Jadi bulan Ramadan ni mari setahun sekali. Sudah barang tentu kita merinduinya. Sebab itulah ulama-ulama ada membahagikan manusia ni ada berapa jenis. Ada hak suka bila Ramadan mari. Ada hak tak tahu kala. Ada yang tak suka. Jadi kita mengharapkan supaya kita ini termasuk dalam golongan orang yang suka, gembira dan berasa satu keriangan apabila Ramadan mari. Dan alhamdulillah, kali ini Ramadan kali ini agak berbeza sikit. Setelah kita kurang lebih ataupun lebih kurang 2 tahun, 2020, 2021, 2 kali dah puasa, yang tidak seperti tahun ni. Tahun sudah kita puasa juga, 2 tahun dah kita puasa, tapi dalam keadaan COVID, dalam keadaan ada SOP tertentu. Masjid tutup, tak boleh nak tarawih. Tak. Lepas tu boleh pula tarawih
dak ramai pula. Tak. Tahun ni alhamdulillah bermula hari ni boleh mari ramai. Semayang pula rapat-rapat semula. Itu dia nikmat yang perlu kita syukuri. Samalah seperti mana semalam. Semalam kita tengok dalam TV, dalam telefon, bagaimana apabila kerajaan mengumumkan pembukaan sempadan. Ada kerajaan umum sempadan dibuka. Kita tengok dalam TV, dalam berita, dalam handphone kita, macam-macam lah dalam medsos, media sosial, bagaimana orang-orang yang duduk Singapura tu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak balik, dah semalam boleh balik. Ada detik 12 malam semalam, border ataupun kita kata sempadan dibuka, pakak berlari masuk, berlopak, bersorok, gembira kerana boleh jumpa mak ayah, boleh jumpa keluarga, boleh jumpa sanak saudara dan lain-lain. Setelah lama bertahun-tahun tak balik, pakak berlari, melambangkan berapa gembiranya, sukanya untuk melepaskan rindu masing-masing kepada keluarga masing-masing, kepada kawan-kawan masing-masing, teman masing-masing. Maka begitulah juga kita apabila menjenguk Ramadan yang kita bakal sambut esok ataupun lusa, hari Ahad ni. Bagaimanakah kita nak menyambut Ramadan? Adakah kita juga rindu lebih daripada orang rindu tak balik kampung tu? Bersorak, bersuka, gembira untuk menerima tetamu yang cukup istimewa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ramadan yang menjadi tetamu, yang menjadi madrasah untuk mendidik kita, untuk memastikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bererti bulan lain kita tak perlu bertakwa, tidak. Bulan lain pun kita kena bertakwa juga. Bagi bulan Ramadan ini lebih lagi, tepat proses dia. Nah. Jadi pada bulan Ramadan ini kita kena karantinkan diri kita. Istilah karantin. Ada learning orang kena COVID karantin, kontak rapat karantin. Jadi Ramadan pun apabila mari kita kena karantinkan diri kita daripada segala maksiat, daripada segala dosa, dari segala perkara yang membatalkan ibadah puasa kita, dari segala perkara yang lara, dari segala perkara yang merugikan kita, ataupun daripada segala yang mengakibatkan kita menjadi hamba Allah yang tidak takwa kepadanya. Jadi sudah barang tentu kita harus bersedia nak sambut Ramadan ni, nak sambut tetamu yang istimewa ni. Macam kita nak sambut Natu lah. Tok Imam kita nak sambut Natu contohnya. Cikgu Zul kita nak sambut Natu. Bagaimana persiapan dia? Nak sambut Natu. Ni kita sambut Natu lah ke? Dulu kita jadi Menatu. Ini kita cari sambut Menatu pula lagu mana? Sudah barang tentu kita mempersiapkan dengan seeloknya. Rumah kalau rosak kita baiki. Cat kalau lawah kita pun cat semula.
Kalau rupuk panjang kita pun kerak, potong dan sebagainya untuk menyambut menantu ataupun tetamu kita. Jadi hak kita nak sambut ni ialah Ramadan. Mari pula setahun sekali saja. Setahun sekali mari. Sudah barang tentu nikmat yang kita bakal sambut ini ialah satu nikmat yang cukup besar yang dikurniakan oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala melipat gandakan semua amalan kita, berlipat kali ganda. Pahala Allah Ta'ala beri berlipat kali ganda. Semua ibadat kita Allah Ta'ala gandakan pahalanya dengan berlipat kali ganda yang tidak ada nilai, tidak ada hitung oleh manusia. Termasuklah pahala puasa itu sendiri. Wa ana ajzi bi. Allah Ta'ala kata, aku yang akan memberi pahala pada. Malaikat dah nak catat kerana besar pahala yang Allah Ta'ala kurniakan bulan Ramadan dan puasa itu sendiri. Jadi kita sambutlah sebaik mungkin. Barang tentu hak lepas 2 tahun lepas kita dok sungguh mana dok maklumlah dalam keadaan yang terbelenggu, ataupun kita berada dalam keadaan darurat lagi masa tu, PKP lagi, barangkali kurang kebebasan untuk kita melakukan ibadat. Jadi untuk kali ini kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan pun mengisytiharkan melonggarkan SOP tertentu. Maka kita kejarlah sebaik mungkin, kita ambillah sebaik mungkin, kerana Ramadan membawa 1000 macam keistimewaan. Sebagai contoh, mudahnya macam kita masuk kebun. Kita masuk kebun yang macam-macam, banyak buahnya dan sebagainya. Macam tadi saya kebetulan bersama dengan rakan-rakan bantu saudara kita belah kapur dura tu. Nak menyalurkan air untuk dia orang minum daripada atas bukit Deng tu. Naik. Kita lalu di kebun-kebun dia orang. Pokok-pokok. Tak duriannya, dukunya, macam-macam lah. Sampai ke atas bukit tu. Jauh naiklah ke atas. Kat punca air tu. Air Deng. Sungai dia salur air. Kita buat naik paip. Paip besar pakat pikul terik. Poli panjang tu pakat terik. Naik ke atas. Alhamdulillah, siapa atas tu buat apa ni panggil? Kita kata benda apa ni? Sekat tau mudahnya. Ataupun kita panggil buat deng lah. Deng kecil untuk nak takungkan air. Lepas tu paip tersebut diletakkan di situ supaya air itu akan masuk dalam paip itu untuk salur ke 4 buah kampung hodok bawah tu. Kita nak ceritanya kebun. Bila kebun kita masuk dalam katu kebun yang luas, yang banyak buah dia, maka tuan kebun kata ambil lah. Mu nak ambil apa pun ambil lah. Banyak lah ni orang-orang kita buat. Contohnya durian, kalau musim durian dia buat apa ni, agro ni, durian ni bayar RM15, RM25, masuk lah. Ini Ramadan kalau kita umpamakan begitu juga. Macam kebun. Jadi tuan kebun kata masuk. Mu nak ambil buah duku ke durian ke pelang ke serba mak nenek hak ada dalam ni, mu boleh ambil. Dan mu nak ambil, mu boleh ambil lah dengan benda apa pun. Nak ambil dengan lori ke, nak ambil dengan kapal terbang ke, nak ambil dengan motosikal ke, nak ambil dengan basikal ke, setakat muak, mu rasa mu muak, mu ambil, waktu balik lah, buat balik lah.
maka begitulah Ramadan yang kita bakal sambut. Nah, mari hanya seketika, dan mari kita tak tahu lagi sama ada kita dan jumpa pula ataupun tidak. Hak ni alhamdulillah ada sehari dua lagi. Anda kalau panjang umur kita jumpa, tapi kalau pendek umur tak jumpa juga. Barang benda boleh jadi belaka, Allah Ta'ala boleh buat belaka hak dia nak. Maka kita kena mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, supaya kita semua berada dalam keadaan sentiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sentiasa berdoa untuk supaya kita ini sepak dengan Ramadan. Alhamdulillah, insya-Allah dengan izin Allah kita dapat jumpa esok lusa. Kita bersyukur dengan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ramadan yang Allah Ta'ala sediakan ni, kita nak buat ibadat sepanjang tahun barang tentu kita ni payah, tapi Allah Ta'ala sediakan Ramadan seperti mana kita sebut tadi, dia lipat gandakan pahala bagi kita. Tempat kita di tamrin, ataupun kita di training, ataupun kita di tarbiyah, dididik, supaya kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya. Di samping itu kita kena gembira dengan kehadiran Ramadan. Macam saya sebut tadi, golongan manusia, 3 golongan manusia. Pertamanya gembira. Mari Ramadan dia gembira. Gembira pula ada 2 jenis pula. Bergembira kerana menyambut Ramadan itu sendiri dengan rasa syukur, dengan rasa penuh nikmat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ada juga orang gembira sambut Ramadan, tapi dia gembira kot lain. Dia kata ni masa untung kita nega ni, bazar Ramadan situ, Ramadan sini, dia fikir nega saja, tak apalah, itu dia fikir. Dia berjaya mengejar benda tu, dia mendapat keuntungan, alhamdulillah. Maka orang yang gembira dengan hadir dengan Ramadan, dia akan mengejar sebanyak mungkin pahala yang disediakan oleh Allah dengan berbagai-bagai ibadah yang boleh lakukan, sama ada qiyamul lail, tadarus Quran, zikir, melakukan kebajikan, beri bantuan, beri iftar, orang buka puasa, kita beri makan orang buka puasa, maka kita dapat pahala sama seperti dia puasa juga. Kita melakukan infak, melakukan infak, sumbang, hari biasa tu banyak juga pahala, banyak pahala. Hari bulan Ramadan lipat ganda lagi pahala. Contohnya malam kemarin kita umur ni nak apa ni, nak tukar kapek ni kita ni, kita nak sudah pula parking kita tu, nak infak, kita adu-adukan. Mudah-mudahan pahala berlipat kali ganda. Setiap orang sujud atas kapek ni, kita akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita menyediakan kemudahan untuk orang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang yang sujud itu dia mendapat pahala, kita yang menyediakan kemudahan itu juga mendapat pahala. Begitu juga kat parking ke apa ke, kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kena berazam bersungguh-sungguh supaya Ramadan kali ini kita dapat melakukan ibadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, zikirnya sebanyak mungkin, baca Qurannya sebanyak mungkin. Kalau barang tentu
Hari-hari biasa kita baca semuka surat saja, 2 muka surat saja. Mungkin bulan Ramadan ni kita baca sejuzuk. Tak? Kalau tak boleh baca sejuzuk, baca setengah juzuk. Kalau tak boleh juga setengah juzuk, baca selah. Tak? Kalau tak boleh juga, dah tahu nak kata lah maknanya. Tak? Layah terus lah kalau gitu kak. Tak? Kena baca. Hatta walau kalimah, walaupun satu kalimah. Sebab pahala tu akan diberi atas setiap huruf yang kita baca. Bacalah. Kalau kita tahu hak tu, kita baca hak tu. Sebab tu kita diminta supaya belajar. Ustaz-ustaz kita ada, tok imam kita ada, belajar. Kemudahan banyak. Malu nak ngadak tok imam, malu nak buat ustaz-ustaz ni, ngajar belajar dulu kat YouTube ni. Lepas tu betul mula dengan tok imam. Itu dia. Bacalah sebanyak mungkin Al-Quran, zikirlah sebanyak mungkin. Kita berazam bahawa Ramadan kali ini kita benar-benar untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan seperti mana yang kita sebut tadi, kita berazam juga untuk meninggalkan segala maksiat, segala perkara-perkara yang melarangkan kita. Dah lah 11 bulan kita banyak buat lara dah. Sebulan ni kita tinggal dulu. Bukan bererti lepas pada Ramadan boleh buat pula. Mudah-mudahan dalam tempoh sebulan ni kita tinggal, lepas pada Ramadan kita tak buat dah. Macam orang isyak rokok lah. Barang tentu sebulan ni kalau dah isyak tu, siang malam pagi petang dah isyak tu, dah beli tu, lepas pada Ramadan mungkin dah isyak tu dah. Tak barang kali. Itu dia. Jadi kita kena menyiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan dalam satu hari ataupun malam esok. Dah lama dah. Jadi saya mewakili sahabat-sahabat ahli jawatankuasa mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua muslimin muslimat. Moga-moga Ramadan kali ini kita mendapat keberkatan, mendapat hasil yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu takwa kepadanya. Tiada perkara yang paling penting selain daripada kita bertakwa kepada Allah. Kerana itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Seterusnya sebagai penutup, seperti mana yang telah diarahkan oleh pejabat al-ihwal agama, supaya kita membaca titah perutusan daripada ke bawah duli yang mulia tuanku, insya-Allah. Jadi masa kita ada lagi baki ni kurang lebih 10 minit ni, insya-Allah kita baca dulu. Moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Titah perutusan ke bawah duli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnu Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah, dan ke bawah duli yang maha mulia Sultanah Nur Zahirah, sempena ketibaan Ramadan Al-Mubarak tahun 1443 Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
beta bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh umat manusia yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat. Semoga terlimpah segala kesejahteraan buat mereka. Tanggal 1 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 3 April 2022, umat Islam bakal menyambut bulan yang terdapat di dalamnya banyak kelebihan dan keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa. Bulan yang dinanti kedatangannya setelah setahun berlalu. Syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan kebesaran kekuasaannya kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang terdapat dalamnya Lailatul Qadar, iaitu malam kerahmatan dan kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan juga Allah membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka bagi mereka peluang kepada umat manusia membersihkan diri dari dosa yang lalu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Ramadan merupakan bulan yang amat istimewa dan unggul kerana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan pahala, memberi kerahmatan dan keampunan sepanjang Ramadan tanpa henti berbanding bulan-bulan lain. Peluang yang dikecapi Ramadan kali ini janganlah disia-siakan dengan perkara yang melalaikan. Marilah kita bersama melipat gandakan amalan ibadah dengan penuh pengharapan bagi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini merupakan tahun ketiga kita menghadapi COVID-19 yang memberi kesan bukan hanya di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia turut merasainya. Beta berbesar hati melihat kerjasama antara semua pihak yang berganding bahu dan bersatu padu mengekang penularan virus ini. Sekalung tahniah beta ucapkan kepada mereka yang terlibat. Ketika ini kawalan sempadan sudah dilonggarkan dan rakyat sudah dibenarkan bergerak ke sana ke sini dengan pematuhan kepada prosedur SOP yang telah ditetapkan. Masjid dan surau juga sudah dibenarkan untuk solat secara berjamaah 5 waktu dengan mengikut kapasiti dan keluasan masjid masing-masing. Oleh itu, marilah kita mengambil peluang ini untuk bersama-sama mengimarahkan masjid surau dengan pelbagai aktiviti ibadah yang dirancang oleh ahli jawatankuasa masjid masing-masing sepanjang Ramadan. Dalam meniti kehidupan hari ini, kita telah berhadapan dengan pelbagai bencana alam yang telah berlaku akhir-akhir ini. Beta turut berduka cita dengan apa yang telah menimpa saudara kita yang terkesan dengan banjir baru-baru ini. Hampir keseluruhan harta benda mereka rosak akibat banjir yang menimpa, dan lebih memilukan ada di antara mangsa banjir kehilangan orang tersayang.
marilah kita bersama-sama mendoakan mereka yang terkesan agar dikuatkan semangat dan tabah untuk menghadapi setiap dugaan yang mendatang. Besar harapan beta agar perkongsian ini dapat mendidik jiwa setiap umat Islam yang diuji bahawa setiap manusia yang ditimpa ujian adalah disebabkan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi setiap hamba-Nya. Akhirnya beta dan sultanah serta keluarga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Ramadan Karim kepada seluruh umat Islam di negeri ini. Semoga Ramadan yang tiba pada tahun ini menjadi satu anjakan paradigma buat kita semua untuk menjadi khairul ummah, dan semoga kesempatan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tutah perutusan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Wasiq Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan kita semua mengambil intipati apa yang telah dititahkan untuk kita terus melakukan ibadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, bagi memastikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita pihak masjid juga menganjurkan beberapa program bersempena dengan Ramadan. Kita namakan Ihya Ramadan. Ihya ni benda apa kau? Ihya ni benda apa? Ihya ni bahasa Arab. Ihya ni menghidupkan. Kita dah kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya tu hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan sekalian alam. Jadi ihya ni hidup. Kita menghidupkan Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadahnya. Menghidupkan bulan Ramadan dengan melakukan qiyam. Menghidupkan malam Ramadan dengan membaca Quran. Menghidupkan malam Ramadan dengan tadarrus, zikir dan sebagainya. Jadi insya-Allah pihak masjid telah mengaturkan beberapa program untuk menghidupkan Ramadan. Jadi insya-Allah kita sama-sama pakat menghidupkan, mengimarahkan masjid kita ni, pakat mari belaka, pakat mari biar penuh. Sebab soh ni boleh rapat dah. Dulu dak rapat pakat nak rapat belaka. Dulu dak masa dak rapat lagi pakat kata macam mana dak rapat ni, sembahyang dak rapat ni lagu mana ni. Susah sekali. Ramai hak tanya. Duk komen ni sembahyang lagu mana ni, buat susu macam susu dang ni. Dia kata tau. Macam-macam. Ni dia. Sekarang ni rapat dah. Marilah. Masa susu dang tu dak mari dah, jangan bila rapat ni dak mari pula. Kita pakat mari. Biarlah masa susu dang tu pun kita mari, masa rapat ni pun kita pakat mari. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan kita pakat penuhkan. Dulu kata nak mari susah nak mari, sejik kita tak ada parking. Nak parking payah. Ni ada parking dah. Ada parking dah. Boleh parking belah lek ni, boleh parking belah lek ni, boleh parking. Tak jadi hujah dah kita.
Nak kata gelak kat parking, kita pasang solat dah, cerah dah. Dah. Jadi tak ada ujuh bagi kita untuk nak menjadi dalih untuk kita tidak hadir. Jadi kita pakai hadir belaka. Dah. Bawa belakalah. Dah. Supaya Ramadan kali ini mudah-mudahan kita sama-sama dapat menghidupkan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi kita pihak masjid juga ada menyediakan tabung untuk ihya Ramadan ni. Macam-macam kita program kita. Jadi kita pakat sumbang-sumbang lah. Berilah sumbangan supaya mudah-mudahan dengan hasil sumbangan kita kita dapat gunakan untuk menghidupkan Ramadan kita ini, insya-Allah. Hasil daripada sumbangan tuan-tuan itu, insya-Allah akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kita sama-samalah bantu untuk mengimarahkan masjid. Sebab kalau orang lain, kalau kita sendiri tak mari, siapa lagi? Siapa lagi kalau kita sendiri tak mari? Itu dia. Biar kita mulakan dengan diri kita, lepas tu keluarga kita, jiran tetangga kita, keluarga kita, untuk sama-sama. Jangan kita saja. Kadang-kadang orang ni nak dia saja masuk syurga. Kita kena heret sekali isteri kita nak masuk syurga juga. Kita kena heret sekali anak-anak kita supaya anak kita masuk syurga juga. Biar jadi soleh belaka. Jangan kita saja nak jadi soleh, isteri kita pun nak jadi soleh juga, solehah juga. Anak-anak kita pun kita nak suruh jadi solehah juga. Supaya anak-anak hak soleh ni lah yang akan mendoakan kita bila kita tak ada pula. Jadi pakat heret belaka, pakat mari belaka. Ni dok setengah. Kita bimbang juga. Bila bebas belaka dah ni, pakat heret gelai. Pakai ayat gimana? Pergi bazar saja. Pakai ayat gimana? Pergi karnival saja. Bukan dah boleh naik ayat lah. Tapi waktu ibadat kita tunaikan ibadat. Imarahkan masjid kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita harap bermula pada malam esok kita pakat mari belaka untuk sama-sama mengimarahkan masjid kita di kali ini, insya-Allah. Jadi saya sekali lagi bagi pihak jawatankuasa masjid mengucapkan kepada tuan-tuan semua, muslimin muslimat, semua ahli Korea mukim Masjid Gontok Nasi ini, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan memberi 1000 makna bagi kita, untuk kita apabila keluar daripada Ramadan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu malam ni. Mudah-mudahan segala yang disebutkan tadi sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita semua. Apa yang baik itu mari daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu mari daripada kelemahan diri saya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.